mukallaf orang yang ditekan oleh syarak. Siapa orang yang ditekan oleh syarak? Iaitu orang yang sudah pun maknanya dia balik, dan juga orang yang tidak buta serta tuli sebelum balik. Bagi dia tu mukallaf. Maknanya tak saja dia tu balik, maka dia wajib tahu benda-benda ni. Apatah lagi benda yang berkaitan dengan ilmu akidah. Sebelum balik lagi, kalau kira kita kena ajar dah, kena buat persediaan kepada mereka. Umpama kita ada anak, manakala kita ada anak, kita sebagai ibu, kita sebagai ayah, pastikan kita ajar dah di dia ilmu-ilmu yang mana dituntut oleh agama kita. Kena buat persediaan. Dengan kata lain, pada umur murahik, pada umur maknanya 7-8 tahun tu, kerana umur 9 tahun umur mungkin balik. Sebelum daripada tu 8-7 tu, ketika tu kita kena buat persediaan dah kepada mereka, anak kita tu biar tahu benda-benda bersangkut paut dengan agama yang diwajibkan ke atas dia, supaya manakala dia balik tak terlekat dah di dia dosa. Sebaliknya, kalau kita tak buat persediaan, kita ayah dia. Kita tu ayah, kita tanggungjawab kita dah kepada anak kita tu. Sebab tu Allah Ta'ala firman di dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wa ahlikum. Allah Ta'ala firman kepada kita, hei orang yang beriman, jaga olehmu, pelihara olehmu akan diri kamu sendiri dulu. Kemudian wa ahlikum, keluarga kamu tu, isteri kita, anak-anak kita, jaga daripada apa? Nara, daripada terkena azab seksa daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nak jaga, tanggungjawab kita. Ni tiap-tiap mukallaf kena jaga. Kena maknanya kita ajar dia daripada kecil lagi benda-benda begini. Maknanya dengan qadar tahap dia lah. Ajar dia, ajar. Supaya umur balik dia tak berdosa. Kalau tidak berdosa dia berdosa. Sampailah dia tahu. Dan wajib atas tiap-tiap mukallaf. Wajib apa atas tiap-tiap mukallaf tu? Diterimakan sekalian barang. Wajib atas dia kena terima. Terima dengan makna mengaku di lidah serta mengaku di hati. Itu makna terima. Wajib. Bila sebut wajib, kita faham dah. Buat dapat pahala, tinggal dia berdosa. Itu wajib syarak. Wajib atas kita, Allah Ta'ala tekan atas kitanya benda wajib diterimakan. Wajib kita mengaku di lidah kita serta kita mengaku di hati. Sekalian barang, sekalian perkara-perkara, ataupun sekalian hukum-hukum yang didatangkan, yang disampaikan, yang dibawa datang, yang dibawa mari, yang diberitahu dengan dia, dengan hukum, dengan perkara-perkara ataupun dengan barang. Wajib kita terima semua perkara yang diberitahu, yang disampai oleh siapa? Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib kita terima dia.
Terima dengan makna mengaku di lidah serta mengaku di hati. Baru panggil iman. Apa barang yang kita kena terima tu? Yang wajib kita terima tadi tu, benda yang disampaikan oleh Nabi. Bayan daripada segala pekerjaan ugamonya, ugamo tiap-tiap mukallaf. Daripada pekerjaan agama, daripada urusan-urusan yang bersangkut paut dengan agama. Banyak daripada segala hukum-hukum, undang-undang kita kata, yang terdiri daripada hukum, syarak-syarak, apa lagi banyak hukum-hukum, wajib, sunat, haram, makruh dan sebagainya. Wajib kita terima dia. Terima lagu mana? Benda wajib kena buat, benda haram kena tinggal. Itu panggil terima. Panggil terima pekerjaan-pekerjaan ataupun urusan-urusan yang bersangkut paut dengan agama. Terima dengan makna kena buat benda wajib, serta hati kita pun kena redha. Lepas tu benda haram, terima dengan makna kita tinggal dia, serta hati kita pun kena redha. Itu panggil terima pekerjaan, urusan-urusan yang bersangkut paut dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Wajib atas kita terima dia. Dan percayakan dengan sekalian. Ni aqaf pada kata diterimakan. Takdir kalam. Dan wajib atas tiap-tiap mukallaf. Percayakan dengan sekalian barang, dengan sekalian perkara-perkara yang mengkhabar ia Rasul, yang mencerita ia Rasul dengan barang, dengan perkara. Apa dia? Perkara yang dikhabarkan daripada sekalian yang ghaib. Kalau kitab yang baru-baru ni dia tulis yang ghalib la'ala shawab, yang betulnya ghaib. Wajib kita terima, wajib kita percaya, wajib kita mengaku di dalam hati kita dengan segala perkara-perkara yang dicerita oleh Nabi SAW daripada perkara-perkara yang ghaib. Wajib kita mengaku dalam hati kita. Wajib kita kena benar dia, mengaku sipu dia, sipu biar kemah. Semua benda-benda yang ghaib, benda yang tak dapat kita lihat. Misal seksa kubur, apa lagi syurga, neraka. Banyak perkara-perkara yang ghaib yang Nabi kita SAW beritahu kepada kita. Masuk dalam kata benda ghaib tu, sama ada yang terdahulu daripada kalangan Nabi-Nabi, cerita-cerita Nabi-Nabi dulu-dulu. Dan ghaib-ghaib masuk juga yang akan datang, peristiwa yang akan berlaku yang kita tak dapat nak lihat dia. Umpama dengan seksa kubur, semua tu benda ghaib lagi. Benda yang tak dapat kita nak kesan, tapi kita tahu dia melalui perkhabaran daripada Rasulullah SAW. Semua tu panggil benda ghaib yang wajib kita kena percaya, mengaku putus dalam hati kita, kena yakin. Kalau duk syak, tak panggil iman orang tadi. Duk berapa hati dalam hati dia, duduk ragu-ragu dengan perkara-perkara yang ghaib ni. Duduk mari rasa, dia kau ada seksa kubur ni. Sebab benda tak dapat dikesan dengan panca indera kita, tak dapat dilihat dengan panca indera kita. Kita pun tak pernah dengar benda tu. Tak ada yang sudah mati maknanya WhatsApp kepada kita ke, WeChat kepada kita ke, cicok, bewok dan sebagainya. Tak ada. Tak ada. Belah tu Nabi kata ada benda tu. Walaupun benda sebelum ni, maknanya yang terjadi nenek kita yang telah meninggal, tak ada pun bagi tahu kepada kita sekarang kena seksa dan sebagainya. Tapi kena yakin. Kerana apa? Kerana benda ni disampaikan oleh Nabi kita SAW. Wajib kita percaya dia.
Itu wajib percaya. Jangan ragu-ragu. Lawan bagi percaya sebagaimana telah dululah, dengan makna syak, zan dan juga waham. Semuanya tak diterima di dalam ilmu akidah. Wajib percaya dengan perkara yang disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lalu tu, maka ni dia panggil tafriq. Tafriq pada kata perkara-perkara yang disampaikan oleh Nabi tu, yang wajib kita beriman dengan dia, yang wajib kita terima, yang wajib kita percaya tu. Maka wajib beriman ia tiap mukallaf. Wajib dia percaya dengan segala rasul. Kena percaya dengan segala rasul dan segala nabi. Kena percaya dengan segala nabi. Wajib beriman dengan segala rasul, wajib beriman dengan segala nabi itu atas jalan ijma. Apa atas jalan ijma? Atas jalan secara umum. Itu panggil ijmal, secara rawak, secara tidak terperinci, bukan hurai satu-satu. Itu ijmal, secara umum saja, secara borong. Wajib kita beriman segala rasul, segala nabi-nabi atas jalan ijma. Bagaimana atas jalan ijma tu? Ini dia nak taswir, nak gambarkan masalah yang kata wajib beriman dengan segala rasul dan nabi atas jalan ijma tu lagu mana? Bagaimana? Dengan makna begini. Makna bagi kata atas jalan ijma wajib kita beriman. Dengan makna iktiqadkan, dengan makna kita pegang dalam hati kita bahawasanya ada bagi Allah Ta'ala itu, ada bagi Allah tu, ada apa? Ada beberapa banyak rasul dan anbiya, yakni ada beberapa banyak anbiya alaihi wassalatu wassalam. Itu panggil beriman atas jalan ijmal, atas jalan secara umum, dengan makna kita iktiqad dalam hati ada beberapa banyak rasul dan beberapa banyak anbiya, beberapa banyak daripada kalangan nabi-nabi. Ini semua sebagaimana yang dinaskan di dalam Al-Quran. Walaqad arsalna rusulan min qablik minhum man qasasna alaik wa minhum man lam naqsus alaik. Allah Ta'ala berfirman, telah aku utuskan, maknanya rasul-rasul sebelum daripada kamu, setengah daripadanya disebutkan cerita dia dan setengah daripadanya tak diceritakan. Lalu tu atas jalan ijma'nya wajib kita beriman ada Allah Subhanahu wa Ta'ala ni ada baginya beberapa banyak rasul dan ada baginya beberapa banyak nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam. Itu dengan jalan ijma', wajib kita beriman. Ada banyak rasul, ada banyak nabi-nabi. Habis itu. Dan qaul yang sahih, dan bermula, buat mubtada situ. Dan bermula qaul yang sahih, qaul yang kuat. Ni nak cerita berkaitan dengan i'tiqad ada bagi Allah Ta'ala ni beberapa banyak rasul dan nabi-nabi. Dan bermula qaul yang sahih, perkataan yang kuatnya, ialah ketiadaan dihinggakan mereka itu rasul-rasul dan nabi-nabi. Ketiadaan dihingga yakni jangan kita tentu, jangan kita sangka, jangan kita bataskan, hadkan. Itu maksud ketiadaan dihingga. Bermula qaul yang sahih, ketiadaan dihinggakan mereka itu rasul-rasul, nabi-nabi. Jangan kita tentu, jangan kita sakap mereka tu
di dalam bilangan-bilangan yang tertentu. Jangan maknanya kita buat sakap rasul-rasul, anbiya ni, kita tentukan atas bilangan-bilangan tertentu. Jangan. Ini mengikut perkataan ulama yang sahih, yang kuat. Jangan kita maknanya hakkan bilangan-bilangan tertentu kepada rasul-rasul dan nabi-nabi. Kerana apa? Kerana kebimbangan. Manakala kita hakkan dia, manakala kita sangkakan dia, manakala kita tentukan bilangan ke atas mereka, nabi-nabi, rasul-rasul. Umpama kita kata nabi-nabi ni bilangan dia 124,000 umpamanya. Bimbangnya takut ada lebih daripada tu, bawa kepada kita menafikan nabi yang lebih, yang kita sangka 124,000. Takut-takut ada lebih daripada tu dengan makna 125,000. 1,000 lagi dipanggil kita nafi tu. Takut. Ini pendapat qaul yang sahih. Ataupun kebimbangannya, kalau kita kata 124,000, takutnya kurang nabi, takutnya 123,000. Jadi kita menambahkan 1,000 lagi. Sebab tu pada qaul yang sahih, pada pendapat ulama yang kuat, jangan kita tentukan bilangan-bilangan nabi-nabi, rasul-rasul dengan bilangan-bilangan yang tertentu. Kita tuju bilangan tersebut berapa. Jangan. Ini pendapat qaul yang sahih. Misal, seperti dikatakan bahawa anbiya itu 100,000 dan 24,000. Ini misal apa ni? Bukan misal bagi kata ketiadaan dihingga mereka tu. Ni dia panggil misal manfi. Apa misal manfi? Nak misal bagi bilangan-bilangan yang tertentu. Maknanya kalau atas tadi dan qaul yang sahih ialah ketiadaan dihinggakan mereka itu. Buang ketiadaan. Misal bagi kata dihinggakan mereka itu di dalam bilangan-bilangan yang tertentu. Misal manfi. Misal bagi kata bilangan-bilangan tertentu ni. Contoh, seperti dikatakan bahawa anbiya itu, seperti dikatakan, yakni diiktikadkan, dikata dengan makna iktikad. Seperti dia iktikad bahawa anbiya itu, nabi-nabi itu, bilangan nabi-nabi ni 100,000 dan 24,000. Apa 100,000, 24,000? Yakni 124,000. 100,000 tambah 24,000 jadi 124,000. Seseorang tu dia iktikad dalam hati dia, dia pegang dalam hati dia, nabi-nabi ni ada 124,000. Ni jangan kita sangka begitu. Jangan kita sangka begitu. Ni qaul yang sahih. Adapun qaul yang dhaif ialah 124,000 berdasarkan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu qaul dhaif. Adapun qaul sahih, jangan kita sangka, jangan kita bataskan, jangan kita tentukan dengan bilangan-bilangan tertentu terhadap mereka. Dan yang jadi rasul pula, ini pada kata bilangan tertentu ni. Dan yang jadi rasul daripada mereka itu nabi-nabi daripada 124,000 tu. Yang jadi rasul daripada jumlah 124,000 ialah 313 orang. Ni semua dia panggil, dia mensakatkan, dia menghakkan, dia menentukan di atas bilangan-bilangan terhadap jumlah nabi dan rasul-rasul. Nabi dia kata 124,000, rasul-rasul pula daripada 124,000 tu 313 orang jumlah bagi rasul-rasul. Ini semua
dia panggil qaul yang dhaif. Qaul dhaif, qaul pendapat ulama yang lemah. Adapun qaul sahih, tak boleh kita nak menentu dengan bilangan-bilangan tertentu. Ini maka maknanya wajib kita beriman, kita i'tiqad dengan jalan ijma' bahawasanya ada bagi nabi-nabi, bagi Allah Ta'ala beberapa banyak nabi-nabi dan rasul-rasul yang tidak terhingga maknanya bilangan-bilangan mereka itu. Itu qaul yang sahih maknanya, atas jalan ijma' gitu. Adapun bagi pendapat qaul yang dhaif, maknanya kalau atas jalan ijma' wajib kita i'tiqad bahawasanya ada bagi Allah Ta'ala beberapa banyak anbiya, iaitulah 124,000. Dan bagi Rasul pula ada jumlah bagi Rasul pula 313. Itu bagi qaul yang dhaif. Dia i'tiqad secara ijma' gitu. Kita pun wakilah ambil maknanya qaul yang sahih. Dan 25 rasul. Dan 25 rasul yang disebutkan nama mereka itu 25 rasul. Sebut di dalam Al-Quran, wajib beriman dengan mereka itu 25 rasul yang disebut di dalam Al-Quran tu. Yang ni atas jalan tafsir, atas jalan huraian satu persatu. Itu dan tu dengan makna istidrak tu, dengan makna tetapi. Yang ni sungguh pun begitu. Dan maknanya kita tahu atas jalan ijma' 124,000 bilangan nabi-nabi atau qaul yang dhaif. Begitu juga 313 jumlah rasul-rasul atau qaul yang dhaif. Sungguh pun begitu. Dan 20, yakni tetapi 25 rasul yang disebutkan nama mereka itu 25 rasul yang disebut di dalam Al-Quran. Kok disebut dalam Quran ni pula? Wajib beriman, wajib kita percaya di dalam hati kita dengan mereka itu 25 rasul yang disebut di dalam Al-Quran nama mereka. Wajib kita beriman yang ni pula atas jalan tafsir, atas jalan huraian satu-satu. Bukan dengan makna tu, bukan dengan makna atas jalan huraian satu-satu ni maknanya kena tahu mulai daripada ayah dia, siapa dia, kena tahu anak dia siapa. Tu panggil atas jalan tafsir, sebagaimana yang kita fahamnya. Tapi atas jalan tafsir di Nabi ni bukan dengan makna gitu, bukan dengan makna terperinci, terketumu lalu orang kata panggil. Apa kita panggil? Terperinci, yang sangat-sangat terperinci, bukan dengan makna tu. Di Nabi ni lagu mana wajib beriman 25 rasul dengan jalan tafsir, dengan bahawasanya begini. Atas jalan tafsir wajib beriman 25 rasul yang disebut dalam Al-Quran begini. Taswirnya dengan bahawasanya jika ditanyakan seseorang, jika orang tanya kita, kalau orang tanya kita, fardulah. Kalau ada orang tanya siapa? Tanya kita lah. Dia tanya daripada tiap-tiap seseorang. Dia tanya daripada tiap-tiap seseorang mana? Daripada mereka itu 25 rasul yang disebut di dalam Al-Quran. Dia tanya salah seorang daripada mereka itu rasul-rasul yang disebut di dalam Al-Quran. Nescaya dijawabnya, lalu tu kita jawab. Nescaya dijawab bagi tiap-tiap seseorang yang disoal tadi. Dia jawab bagaimana? Dengan bahawasanya ia seseorang daripada mereka itu 25 rasul tu, ialah rasul. Dengan makna tu dia panggil wajib atas jalan tafsir. Dengan makna kalaulah orang tanya kita tentang 25 rasul yang disebut di dalam Al-Quran nama dia tanya salah seorang saja. Umpama dia tanya Yakub ni
nak Rasul ke tidak? Kita jawab Rasul Yakub ni. Nabi Yakub ni Rasul. Itu panggil kita beriman atas jalan tafsil nama dia. Kita kenal dia. Atau tukar. Atau panggil beriman atas jalan tafsil. Yusuf ni siapa Yusuf? Rasul Yusuf ni. Ayub ni siapa Ayub? Nabi lagi Rasul Ayub ni. Itu panggil atas jalan tafsil. Ikhwan siapa dia? Bukan Rasul tu. Gitu. Biar kita dapat besok. Obama siapa? Drogba siapa? Ronaldo siapa? Bukan Rasul. Tu kita kenal. Tu panggil atas jalan tafsir. Kita boleh besok dia. Itu makna wajib beriman 25 Rasul atas jalan tafsir. Kita kenal. Boleh jawab. Orang tanya siapa dia? Siapa Ibrahim? Siapa Saleh? Kita boleh jawab. Itu panggil kita beriman atas jalan tafsir bagi 25 Rasul yang disebut di dalam Al-Quran. Tiada dengan makna tiada, yang ini bukanlah dengan makna wajib beriman dengan mereka itu atas jalan tafsir ni, dengan makna wajib dihafazkan segala nama mereka itu 25 Rasul yang disebut di dalam Al-Quran. Bukan dengan makna wajib hafal, tapi yang maksud atas jalan tafsir iaitu kita kenal, kita boleh beza di mana nama Rasul, yang mana nama bukan Rasul. Tu jadilah tu. Wajib dah tu. Apa ni jadilah. Dia panggil kita beriman atas jalan tafsir bagi nama-nama Rasul-Rasul yang disebut di dalam Al-Quran. Bukan wajib hafal tu tidak. Tapi nak kenal, nak ingat, tak dapat tidaklah melalui hafal dulu. Tapi maksudnya bukan dengan makna hafal tu kenal, tidak. Apa ni atas jalan tafsir tu tidak. Tak wajib apa, tapi kena gitu. Maka jika menafi ia seseorang, maka jika menafi, dia kata tidak, terpanggil menafi. Maka jika menafi ia seseorang, dia menafi akan risalah seseorang, dia menafi akan jadi Rasul seseorang, menafi dia kata tidak daripada mereka itu Rasul-Rasul yang mana nama dia disebut di dalam Al-Quran tadi. Salah seorang saja dia ingkar, maka kufur dia. Maka jawab dia, maka tiada khilaf pada kufurnya, kufur seseorang yang menafi tadi. Dia menafi. Usahkan menafi 3, 4, 5, satu saja. Menafi salah seorang saja daripada kalangan 25 Rasul yang disebut di dalam Al-Quran, dia menafi seorang saja. Bermakna tiada khilaf dah daripada kalangan ulama-ulama pada kekufuran orang tersebut. Tak ada khilaf. Kalau dia menafi, dia mengingkari kerasulan, dia mengingkari jadi Rasul bagi salah seorang daripada nama-nama yang disebut di dalam Al-Quranul Karim berkaitan dengan Rasul-Rasul ni, iaitu yang adanya 25 Rasul. Maka dia menafi salah seorang saja, tiada khilaf oleh ulama pada kufur seseorang tersebut. Dan jika berkata ia seseorang, kalau dia kata begini pula, tiada aku ketahui akan dia akan nama 20 Rasul-Rasul yang disebut di dalam Al-Quran. Dia kata, aku tak tahu. Atau tiada aku ketahui bahawasanya Rasul. Ini apa ni? Dan jika berkata ia seseorang, kalau begini pula, tadi dia menafi salah seorang daripada 25 Rasul. Dia kata bukan Rasul Adam ni, salah satu saja, kufur dah, tak ada khilaf. Masalah yang kedua pula, dan jika berkata ia seseorang, dia kata tiada aku ketahui, aku tak tahu akan dia akan nama Rasul-Rasul yang 25 yang disebut di dalam Al-Quran. Salah seorang saja 25 Rasul yang disebut di dalam Al-Quran, aku tak tahu. Umpama orang tanya dia,
kenapa? Tak tahu. Soleh ni kenapa? Tak tahu Ibrahim? Tak tahu. Aku tak tahu nama-nama Rasul. Aku tak tahu. Atau begini, atau tiada aku ketahui akan tu aku tu bukan akan tu kalau kitab tu. Silap. Atau yang keduanya, masalah yang kedua, aku tiada aku ketahui bahawasanya Rasul. Kena ada bukan Rasul ni. Gitu pula. Masalah yang kedua. Soleh ni siapa? Bukan Rasul ni. Aku tak tahu dia tu Rasul. Gitu. Hud ni siapa? Aku tak tahu dia tu Rasul. Ibrahim tu siapa? Aku tak tahu dia tu Rasul. Lut tu siapa? Aku tak tahu dia tu Rasul. Ada pun masalah yang pertama tadi. Hud tu siapa? Aku tak tahu. Sekadar tu saja. Berhenti. Soleh tu siapa? Aku tak tahu. Ibrahim tu siapa? Aku tak tahu. Itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua, Idris tu siapa dia? Aku tak tahu dia tu Rasul. Gitu. Ada Rasul tak? Hud tu siapa? Aku tak tahu dia tu Rasul. Gitu. Dua masalah ni. Jawabnya, maka tiada khilaf pada kufur. Maka berkata kebanyakan ulama. Jawab. Maka berkata kebanyakan ulama terhadap orang tadi, orang yang kata dua-dua masalah tadi, kebanyakan ulama yang kata jadi kafir juga orang tadi. Alasan dia kerana dia syok. Maka akidah seseorang yang syok tak diterima. Dia panggil orang ini pada iman dia ada keraguan. Disyakkan pada iman seseorang tersebut. Pada orang yang tak tahu tadi nama-nama Rasul tu, di iman dia diragui. Manakala diragui iman dia, lalu itu dihukumkan oleh kebanyakan ulama'nya, orang ni orang kafir. Dia tu jatuh kepada kekufuran. Dan kata setengah mereka itu ulama, kata setengah ulama qaul dhaif bagi perkataan dua masalah tadi, tiada jadi kafir, tak jadi kafir. Hanya dosa besar saja. Bagi mereka pun tak tahu tadi, apa dah tak tahu, tapi dia tak ingkar. Dosa besar, itu pun tak sedap juga dah dosa besar ni. Maknanya biar kita tahu, biar kita dapat beza, yang mana maknanya nama-nama Nabi-Nabi dan bukan Nabi ataupun Rasul tadi. Baru tak ada khilaf di kalangan ulama berkaitan dengan iman. Kalau tak tahu, kebanyakan ulama kata kafir lagi. Setengah saja, sikit saja daripada bilangan ulama yang kata tak jadi kafir bagi orang yang tak tahu tadi. Dan bermula mereka itu 25 rasul yang disebut di dalam Al-Quran. Nak bilang dah lah. Nak bilang dah. Maknanya yang kita wajib beriman atas jalan tafsir, nama-nama mereka itu 25 rasul yang dicerita di dalam Al-Quran. Dan bermula mereka itu 25 rasul yang disebut di dalam Al-Quran. Adam, ialah Adam yang pertama, dan Idris. Tengok luar dulu. Faidatun luar bawah. Faidatun, segala nabi yang diiktifakkan, yang disepakatkan atas kenabiannya, atas nubuwahnya, nubuwah bagi segala nabi yang disebut di dalam Al-Quran itu daripada zuriat Nabi Ibrahim. Kebanyakannya maknanya zuriat Nabi Ibrahim. Melainkan bukan zuriat Nabi Ibrahimnya 5 orang. Sebab tu Nabi Ibrahim digelar dengan bapa segala nabi-nabi, kerana kebanyakan daripada keturunan dia ialah nabi-nabi. Malaikat ni 5 orang, iaitu 5 orang tu Idris dan Nuh, Nabi Nuh, dan Hud, Nabi Hud, dan Nabi Saleh, dan Nabi Lut. Yang ni bukan daripada keturunan zuriat Nabi Ibrahim alaihi salam.
Kalau kira di 6 tu, salah satu seorang laginya Nabi Adam. Tapi dia tak bilang Nabi Adam sebab apa? Kerana maklumlah Nabi Adam keturunan daripada mana? Kerana dia orang mula-mula yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara automatik. Dia bukan zuriat Nabi Ibrahim alaihi salam. Tapi yang lain kebanyakannya maknanya adalah keturunan daripada Nabi Ibrahim. Dan bermula mereka itu 25 rasul yang disebut di dalam Al-Quran. Yang pertama Nabi Adam dan Idris, Nabi Idris, dan Nabi Nuh, dan Nabi Hud, dan Nabi Saleh, dan Nabi Ibrahim, dan Nabi Lut, dan Nabi Ishaq, dan Nabi Ismail, dan Nabi Ya'qub, dan Nabi Yusuf, dan Nabi Ayyub, dan Nabi Shu'aib, dan Nabi Harun, dan Nabi Musa, dan Nabi Ilyasa, dan Nabi Zulkifli, dan Nabi Daud, dan Nabi Sulaiman, dan Nabi Ilyas, dan Nabi Yunus, dan Nabi Zakaria, dan Nabi Yahya, dan Nabi Isa, dan Sayyiduna, iaitulah ketua kita, ketua bagi segala Nabi, segala Rasul, Muhammad, Nabi Muhammad salawatullahi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala melimpahkan rahmat Allah Ta'ala wasalamuhu, dan kesejahteraan Allah Ta'ala ke atasnya, ke atas Nabi Muhammad, wasalamuhu, sejahtera Allah Ta'ala alaihi, ke atas Sayyiduna Muhammad, wa alaihim, dan selawat dan salam tu juga kepada alaihim, ke atas 24 rasul yang sebelum tu, ajma'in, keseluruhannya. Itu 25 rasul yang wajib kita beriman atas jalan tafsir. Dengan maknanya kita kena kenal nama-nama mereka tadi, biar kita tak tukar. Ni Nabi ke Rasul, ni Nabi ke Rasul, wajib. Kalau tukar, tu bahaya. Maknanya kita tadi tu duduk dalam keadaan berdosa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak semesti kena teratur, tak semesti tukar takir, tak apa. Aku balik pun tak apa. Bilang maknanya Isa dulu ke Musa dulu, tak apa, tak apa. Tak ada masalah. Di sini kita ada perbezaan ni dengan puak-puak Wahabi ni. Ada puak Wahabi, di dia Adam dengan Idris bukan Nabi, bukan Rasul. Itu di pegangan Wahabi. Itu bezalah, salah satu di antara banyak-banyak perkara yang berbeza Ahli Sunnah wal Jamaah dengan Wahabi. Kalau orang dengar mengajar gitu, macam tu apa klik ayat ngaji aja. Abi, dan setengah daripada anbiya, dan setengah daripada anbiya, nak bilang lagi ni, setengah daripada nabi-nabi, setengah daripada bilangan-bilangan nabi, tapi dia bukan rasul ni. Dan setengah tadi Nabi lagi Rasul, ini Nabi saja. Dan setengah daripada anbiya, termasuk dalam bilangan Nabi-Nabi juga, pada qaul yang rajih, pada pendapat ulama yang kuat. Siapa? Sayyiduna Khidir, ataupun apa dia panggil, Khadir ataupun Khidir, sama. Sayyiduna Khidir alaihi salam. Ini pada qaul yang rajih, Sayyiduna Khidir ni ialah Nabi, tapi bukan Rasul. Ni hidup lagi ni, hidup lagi ni Khidir ni, tak mati lagi. Mungkin boleh jadi tu, kita pergi mana-mana atas martabat orang lah, kata guru kita, atas martabat orang tu. Maknanya kadang-kadang dia tahu awal lagi, ni Nabi Khidir ni, dia tahu awal. Kadang-kadang juga klik rumah baru tahu, tadi tu dengan tanda-tanda lah, baru perasan, tadi Nabi Khidir. Tengok-tengok, tak ada, tak ada. Cari-cari tak ada. Tu Nabi Khidir, Nabi Khidir ada lagi. Mungkin ada di Mekah, kita duduk ramai-ramai, banyak tu wali-wali dan sebagainya.
Sebab tu kita jangan celor kan. Takut-takut no. Tengok-tengok kita tak kenal. Rupa-rupa Nabi Khidir. Jumpa dia, kami jumpa maknanya bangun pagi esok tengok di Raudhah Sunniyah ni, kita dah mau cepat-cepat yang kejadian ni. Dan Sayyidina Khidir ada lagi. Panjanglah cerita dia tu, kena tengok pada sejarah lah satu-satu. Dan tiada daripada mereka itu jumlah bilangan Nabi-Nabi. Daripada bilangan Nabi-Nabi. Ayat ni bukan daripada mereka itu Nabi-Nabi. Tak masuk dalam golongan Nabi-Nabi. Luqman. Ini pada qaul yang rajih ni. Luqman, yakni Luqmanul Hakim. Ayat cerita dalam Quran. Luqmanul Hakim orang bijak. Dia bijak sebab tu digelar dengan Al-Hakim. Dia ni pada qaul yang rajih bukan Nabi tapi wali. Tapi qaul yang kata Nabi juga. Ini qaul yang rajih kata bukan Nabi. Yang ceraknya, yang semestinya dia tu wali. Dan Zulkarnain pun bukan Nabi juga, bahkan dia tu wali. Dan Zulkarnain, siapa Zulkarnain? Iaitu Zulkarnain ni satu raja yang soleh. Seorang raja yang soleh. Daripada yakni hal keadaan Zulkarnain ni adalah daripada bangsa Himyar. Baca gitu. Himyar. Tengok satu qauluhu atas. Qauluhu daripada bangsa Himyar berkata di dalam Qamus Muhit. Qamus Muhit. Bila itlaq qamus tak sebut qamus apa, maksudnya Qamus Muhit. Dikarang oleh siapa ni? Tak ingat nama dia. Az-Zabadi, itulah nama dia ni. Himyar berkata di dalam Qamus Al-Muhit, Himyar atas timbangan dirham, atas timbangan yakni atas wazan. Di dalam Misbah al-Musarrah, ini dia nak cerita berkaitan dengan cara baca. Keadaan bacanya atas timbangan, atas wazan dirham. Bila dirham kita sebut himyar, jadi sama tu, himyar dirham. Baca begitu. Dirham yakni himyar. Nama baca humir, hamir, himir dan sebagainya. Salah. Anaknya himyar atas wazan dirham. Himyar ni satu tempat pada pihak Maghrib. Satu tempat yang mana tempat tu di sebelah barat, Maghrib barat, bagi negeri Sana'a Al-Yaman. Di sebelah Sana'a Al-Yaman, di Yaman sana lah. Di Yaman Sana'a tu Himyar, satu tempat di sana. Dan satu nama Himyar ni juga satu nama orang ya. Himyar ni satu nama orang, iaitu satu nama orang Hamir. Himyar apa ni? Himyar iaitu bukan. Dan satu nama orang Himyar ni satu nama orang, iaitu satu nama orang tu Himyar. Nama orang Himyar. Anak siapa? Ayah dia nama Sabok. Himyar ni anak kepada Sabok. Sabok tu pula anak kepada Yashjab. Tutup dia Yashjab tu. Sabok tu ayah dia, anak ayah kepada Himyar. Yashjab ialah ayah kepada atuk kepada Himyar. Dan iaitu bapa bagi satu kabilah. Dan iaitu Yashjab ni bapa bagi satu kabilah. Intaha. Itu dia nak cerita Himyar itu. Ialah satu nama bagi tempat di Sana'a Yaman sana. Dan bukannya Zulkarnain ni, yang iaitu satu raja yang soleh daripada bangsa Himyar ni, dia ni bukan Iskandar Ar-Rumi. Bukan Iskandar Ar-Rumi. Siapa Iskandar Ar-Rumi ni? Iskandar Zulkarnain. Jangan kita tukar. Iskandar Zulkarnain ialah Iskandar daripada Himyar. Zulkarnain salah satu daripada raja soleh daripada bangsa Himyar. Itu lain. Iskandar Zulkarnain daripada Ar-Rumi ni. Ar-Rumi tu bukan daripada itu, bukan nisbah kepada Rumi Sufi Jawi tu. Nama silap faham tu. Ar-Rumi di situ di negeri Rom. Rom mana? Roma. Tengok bola Roma, AS Roma dan sebagainya tu. Mana tu? Itali. Di sana. Iskandar Zulkarnain daripada Rom. Dia ni ketua bagi maknanya apa dia panggil dalam sejarah, ketua hulu balang.
ketua panglima perang Iskandar Zulkarnain. Dia berperang dengan pada sejarahnya dia berperang dengan tentera Mesir, lalu itu dia menang. Dia takluk satu tempat di Mesir, nama dia Iskandaria. Ada sekarang ni. Itu asal cerita dia. Iskandar Ar-Rumi, Iskandar Zulkarnain Ar-Rumi. Bukan Zulkarnain yang dimaksud tadi tu, bukan Nabi tu. Tu Iskandar Ar-Rumi ni, siapa dia ni? Hulu balang. Dia ni ketua hulu balang, ketua tentera. Ada pun kata setengah kau yang rajih kata Zulkarnain ni bukan Nabi. Ialah Zulkarnain yang dimaksudkan satu raja yang soleh dari bangsa Himyar. Itu maksud dia. Tu kena tengok sejarah belakang ni. Kena tengok sejarah. Dan setengah daripada mereka itu anbiya. Dan setengah daripada mereka itu nabi-nabi, yakni pada qaul yang rajih lagi. Setengah daripada masuk dalam kata bilangan nabi-nabi pada qaul pendapat ulama yang rajih. Siapa lagi? Khalid bin Sinan. Khalid bin Sinan setengah daripada nabi pada qaul yang rajih. Siapa Khalid bin Sinan? Daripada zuriat Nabi Ismail alaihi salam. Boleh kita buat hal tu di situ tu. Hal keadaan Khalid bin Sinan ni daripada zuriat, daripada anak cucu keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Nama dia Khalid bin Sinan. Pada qaul rajih kata dia tu Nabi. Daripada Bani Abbas, ada keturunan Nabi Ismail daripada Bani Abbas. Bukan Abbas, Ain Basim, Abbas, Bani Abbas. Situ tulis Nabi Isa tu. Itu silap tu. Kitab baru Nabi Isa, dak Bani Abbas. Adalah ia Khalid bin Sinan ni. Nak cerita lagi siapa Khalid bin Sinan ni? Ialah semasa dengan Kisra ataupun semasa dengan Syarwan. Siapa Kisra, siapa Syarwan? Kisra ni gelaran bagi tiap-tiap raja daripada Farsi. Itu Kisra namanya. Tiap-tiap raja tak kira lah siapa raja dia. Manakala tiap-tiap raja gelaran bagi tiap-tiap raja daripada Farsi. Farsi ni kalau bahasa orang putih Persia. Persia. Bila Persia ni di Iran lah. Iran Syiah. Itu gelaran raja dia panggil Kisra. Tak kira lah sekarang kalau ada raja dia panggil Kisra. Kalau Kaisar yang tu di Roma, di Itali tadi. Tiap-tiap raja, orang yang pergi raja yang mana dia tu duduk di Itali, di Roma, dia panggil Kaisar. Adapun Kisra di Iran, di Farsi ada, Persia di Persia. Atau Syarwan ni satu raja di Azerbaijan. Gitu. Beliau tahu. Azerbaijan. Apa lah nama dia tu? Cuba tengoklah sedikit. Azerbaijan. Gitu. Azerbaijan. Sebelah Eropah. Mungkin dekat-dekat Rusia, Turki, Tantan mungkin lah. Azerbaijan itu Syarwan. Raja, tiap-tiap raja pun duduk situ. Ini semua sejarah ni. Ini pun kita nak urai panjang-panjang pun tak reti lah ni. Kisra Syarwan ni. Dan ia Khalid bin Sinan lagi kemudian daripada Nabi Isa dengan 300 tahun. 300 tahun kehidupan dia lepas daripada Nabi Isa alaihi salam. Menyeru ia Khalid ni akan manusia, dah dia Nabi. Dia menyeru akan manusia, menyeru kepada agama Nabi Isa. Dia bawa syariat Nabi Isa. Siapa? Khalid bin Sinan. Bila hidup dia nya? Selepas daripada kewafatan Nabi Isa dengan 300 tahun. Lepas daripada tu timbullah dia nya seorang Nabi, nama dia Khalid bin Sinan, menyeru atas agama Nabi Isa. Dan setengah daripada mereka itu masuk juga dalam bilangan Nabi-Nabi lagi. Hanzalah bin Safwan. Setengah daripada Nabi ni. Kau yang rajih Hanzalah. Hanzalah di sini bukan dengan makna dalam lagu tu Hijaz. Hanzalah bukan yang tu sahabat Nabi. Ini lain ni. Dan setengah daripada mereka itu masuk dalam kata Nabi-Nabi Hanzalah bin Safwan.
adalah ia Hanzalah bin Safwan ni kemudian daripada Khalid bin Sinan. Dia ni hidup dia selepas daripada mati wafatnya Khalid bin Sinan dengan 100 tahun. Dengan 100 tahun pula bermakna dengan Nabi Isa jadi 400 tahun. Dan membunuh akan Hanzalah ni dibunuh oleh kaumnya. Kaum bagi Hanzalah, dia dibunuh oleh kaum dia sendiri. Dia bawa syariat Nabi Isa. Lepas itulah barulah maknanya dibangkitkan pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan wajib i'tiqad bahawa nubuwah, dan wajib i'tiqad, wajib kita berpegang lagi dalam hati kita bahawa nubuwah. Apa nubuwah? Arti nubuwah jadi nabi itu wajib kita i'tiqad. Jadi nabi ni wajib i'tiqad tiada dapat bagi seseorang dengan usaha, bukan dengan usaha. Nak jadi nabi ni bukan dengan usaha. Apa dengan usahanya? Dan jika royah pada kata dengan usaha ni, dan jika dengan melampaui membanyakkan kebajikan dan ibadat sekalipun. Tak boleh kita nak jadi nabi dengan usaha, dengan memperbanyakkan ibadat kebajikan, dengan banyak sedekah, dengan banyak mengaji ke, dengan banyak maknanya berzikir, solat, sedekah sunat, tak kira lah. Bukan dengan cara tu, bukan dengan cara usaha mengundi dan sebagainya nak jadi nabi ni, tidak. Bukan dengan cara begitu. Bahkan ia jadi nabi ni semata-mata kurniaan, semata-mata pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang dikehendaki oleh Nabi sallallahu alaihi Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita i'tiqad begitu, bukan dengan usaha, bukan dengan banyak zikir, bukan dengan banyak buat ibadat kepada Allah baru boleh jadi nabi. Nabi dengan jadi wali dengan usaha, banyak zikir dan sebagainya. Adapun jadi nabi tak, semata-mata pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala atas orang yang Allah taala kehendak dia. Dan wajib i'tiqad bahawa Allah taala mengkuatkan segala anbiya dan rasul dengan beberapa mukjizat. Wajib lagi kita i'tiqad dalam hati kita Allah taala mengkuatkan, Allah taala membenarkan segala nabi-nabi dan rasul-rasul. Allah taala mengkuatkan dengan memberi beberapa mukjizat. Dengan beberapa mukjizat, yakni dengan memberi oleh Allah taala beberapa mukjizat. Mukjizat tu yang dizahir akan dia akan mukjizat, yang Allah taala menyatakan mukjizat ni daripada mereka itu nabi-nabi dan rasul-rasul. Allah taala beri mukjizat pada nabi-nabi dan rasul-rasul. Wajib kita i'tiqad gitu, sebagai tanda membenarkan mereka tu nabi dan juga membenarkan mereka tu ialah rasul. Allah taala beri mukjizat pada mereka, Allah taala sahihkan di mereka. Lalu itu dah kita i'tiqad Allah Ta'ala beri kepada mereka ni, maknanya kepada nabi-nabi, rasul-rasul, Allah Ta'ala beri mukjizat. Apa mukjizat? Dan mukjizat itu, dan bermula mukjizat itu, mukjizat ambil daripada perkataan al-ajzu. Al-ajzi, al-ajzi maksudnya lemah. Mukjizat maksud pada lugah perkara yang melemahkan. Itu mukjizat, benda yang melemahkan, perkara yang melemahkan, ambil daripada al-ajzi. Dan mukjizat itu pada istilahnya, bila sebut mukjizat, apa maksud mukjizat? Pekerjaan, ialah satu pekerjaan yang mencarikan adab, pekerjaan yang mencarikan adab yang luar biasa. Itu benda yang luar biasa, atau panggil mencari adab. Mukjizat ni ialah satu pekerjaan amrun khariqun lil adab, satu pekerjaan yang mencari adab, mencari adab yang biasa, benda luar biasa.
Pekerjaan yang mencari adab. Mukjizat-mukjizat ni ialah pekerjaan yang mencari adab, yang nyata daripada Nabi, yang zahir di Nabi, yang nyata pada Nabi atau Rasul. Mukjizat ni benda yang mencari adab ni nyata-nyata, tak kala ataupun semasa ataupun selepas dibangkit akan dia akan jadi Nabi ataupun Rasul. Itu panggil mukjizat. Nyata-nyata lagi sebagai tanda atas kebenaran Nabi-Nabi ataupun Rasul. Misal seperti berbelah bulan bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan bertutur kayu, cakapnya kayu-kayu dan batu baginya bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini semua kena belajar di hadis Nabi dan ni banyak cerita-cerita. Dan terpancar air antara segala anak jarinya, anak jari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Semua tu dia panggil mukjizat kerana benda mencari adab. Itu panggil benda mencari adab, dia panggil mukjizat. Tapi nak dikatakan mukjizat pada takrif tadi, maknanya dia kena ada 7 syarat. 7 syarat baru boleh panggil mukjizat. Tak ada 7 syarat ni tak dipanggil mukjizat. Tak dipanggilkan seseorang tu dia mukjizat, tak panggil. Sebaliknya mungkin boleh jadi benda lain selain daripada mukjizat. Naknya ada 7 syarat. Mana 7 syarat? Yang pertama, nak dikatakan benda tu mukjizat, syarat yang pertama, mukjizat ni sama ada, yang pertama syaratnya sama ada melalui perkataan ataupun perbuatan ataupun tinggal buat. Itu 3. Nak dikatakan benda tu mukjizat, yang pertama syarat dia sama ada benda tu perkataan. Umpama dengan Al-Quran. Al-Quran boleh panggil mukjizat tu kerana perkataan. Bahkan dialah mukjizat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang kekal sehingga kini. Itu mukjizat sama ada dari sudut perkataan ataupun perbuatan. Seperti yang dimisalkan tadi, pancar air daripada jari jemari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, terbelahnya bulan dan sebagainya, tukar jadi ular. Itu panggil perbuatan. Boleh jadi begitu. Boleh jadi juga tarkan dia panggil, tinggal buat. Tubuh orang yang jadi Nabi atau Rasul tu dia tak buat apa-apa pun, dia tak kata apa-apa pun, mukjizat juga. Mana? Sebagaimana terjadinya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim dilontar ke dalam api yang panas. Dia tak ada buat apa tu, tak bercakap. Dia kata ambil tukar bah ke api ke, tak. Tapi api tu jadi sejuk. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kepada api tadi sejuk, tak hangit Nabi Ibrahim. Tu pun panggil mukjizat juga. Tinggal buat dia panggil. Tinggal buat. Tu syarat yang pertama. Syarat yang pertama. Yang kedua, syarat yang kedua nak dikatakan benda tu mukjizat, mestilah khariqatan lil adah. Mesti benda tu mencari adab. Mesti benda tu maknanya adab kebiasaannya akan jadi rosak. Itu panggil khariqul lil adah. Adab-adab ni takrif dia nya benda yang biasa berlaku. Itu panggil adab. Tiba-tiba benda biasa berlaku begitu, cari ataupun kita panggil berbeza dengan perkara yang biasa berlaku. Itu panggil mukjizat. Itu syarat yang kedua, mesti mencari adab. Mesti mencari adab. Umpama dengan ular, tongkat jadi ular. Itu kebiasaannya tak biasa berlaku tu begitu tu, tiba-tiba jadi. Masuk dalam api, tak biasa berlaku tu, jadi sejuk tu, tak hangus. Tiba-tiba jadi. Itu panggil mencari adab kebiasaan. Koyok, rosak adab kebiasaan. Itu panggil syarat yang kedua untuk dikatakan benda tu mukjizat. Yang ketiga, nak dikatakan benda tu mukjizat,
Mesti maknanya berlaku ke atas orang yang mendakwa jadi Nabi ataupun Rasul. Ini syarat yang ketiga. Mesti berlaku mukjizat tersebut, perkara yang mencarikan adat tadi itu, ke atas yang mengaku jadi Nabi ataupun Rasul. Baru panggil mukjizat. Sebaliknya kalau terjadi bagi mereka yang bukan mengaku jadi Nabi ataupun Rasul, boleh jadi dia panggil karamah. Boleh jadi karamah begitu. Berlakunya karamah ni benda yang mencari adat juga, tapi berlaku kepada hamba Allah yang nyatalah di seorang tadi tu orang yang baik, orang yang soleh, panggil karamah. Kalau berlaku benda mencarikan adat pada dia. Ataupun boleh jadi juga ma'unah. Ma'unah ni perkara yang mencari adat juga, tetapi berlaku kepada orang biasa-biasa, orang yang maknanya ibadat dia sekadar-sekadar yang wajib dia buat, tapi buat sunat-sunat tu jaga-jaga, buat benda makruh-makruh, tu kadang-kadang buat benda haram, dia panggil mencari adat juga berlaku di dia. Boleh jadi dengan nama ma'unah nama dia. Ataupun boleh jadi juga istidraj, benda yang mencari adat juga, tapi berlaku kepada orang yang fasik, pada orang yang buat dosa, orang yang buat dosa besar, atau fasik dengan makna orang yang bukan daripada kalangan orang yang beriman kepada Allah. Itu pun panggil perkara yang yang mencari adat berlaku di dia, dia panggil istidraj. Ataupun ihanah, berlaku kepada seseorang yang Allah Ta'ala nak mendustakan dia. Supaya berlaku pada Musailamatul Kazzab, dia ludah-ludah, tiba-tiba jadi buta mata orang tu. Itu nak mendustakan. Kalau mencari adat juga tu, siapa boleh maknanya ludah-ludah jadi buta? Main nak terang, tak jadi. Tapi mencari adat untuk mendustakan dia, dia panggil ihanah. Ihanah. Syarat yang ketiga, kepada orang yang mengaku jadi Nabi ataupun Rasul, baru boleh panggil mukjizat. Kalau selain daripada mereka, tak boleh lagi nak panggil mukjizat. Itu syarat yang ketiga. Yang keempat, nak dikatakan mukjizat, mestilah maknanya berlaku mukjizat ni ataupun dia panggil apa ni? Yang keempat, syarat yang keempat, nak berlaku perkara yang mencari adat ni selepas ataupun semasa dia mengaku jadi Nabi ataupun Rasul. Nak keluarnya berlaku benda mencari adat sebelum jadi Nabi, sebelum mengaku jadi Nabi ataupun sebelum mengaku jadi Rasul. Jadi dia panggil irhas. Sebagaimana yang berlaku pada Nabi kita SAW pada umur dia masih kecil lagi, belasan-belasan tahun. Awan menuduhi dia tiap-tiap kali Nabi kita SAW berjalan. Jadi Nabi itu tak pandang, dituduh oleh awan. Itu benda mencari adat tu. Boleh panggil mukjizat? Tak boleh, kerana sebelum jadi Nabi, sebelum Nabi kita mengaku aku ni Nabi lagi Rasul, sebelum tu lagi dia panggil irhas. Isyarat yang keempat, mesti semasa mengaku jadi Nabi atau Rasul, ataupun selepas jadi Nabi, selepas dia mengaku jadi Nabi ataupun Rasul. Itu syarat yang keempat. Yang kelima, mestilah nak dikatakan mukjizat ni berbetulan dengan apa yang dia nak kata. Contoh, dia kata mukjizat aku dapat mengeringkan air laut. Mesti apa yang dia kata tadi tu jadi gitu juga. Sebaliknya, kalau dia kata mukjizat aku boleh mengeringkan air laut, tiba-tiba jadi benda lain. Umpama dia kata begitu, tiba-tiba jadinya bukit tu terbelah, jadi gunung berapi, gempa bumi dan sebagainya. Akhirnya dia kata air laut akan jadi kering, tu mukjizat aku. Tiba-tiba jadi benda lain, tak panggil mukjizat juga. Walaupun benda tu benda yang mencari adat juga, tapi tak boleh nak panggil mukjizat, sebab dianya menyalahi apa yang dia dakwa. Itu syarat yang kelima, mesti berbetulan dengan apa yang dia dakwa, yang dia kata. Yang keenam, bukanlah maknanya perkara tu untuk mendustai dia.
Ini syarat yang keenam. Bukanlah perkara yang terjadi yang mencarikan adat tu untuk mendustai dia. Contoh, dia kata aku boleh bercakap dengan kayu. Dia tiba-tiba dia tunjuk kepada kita, aku boleh bercakap dengan kayu ni. Dia pun bercakap sungguh dengan kayu. Kayu tu pun bercakap dengan dia. Benda mencari adat ni. Tapi kayu tu kata, walaupun kayu tu boleh mencarikan adat dengan makna dia berkata-kata, tapi dia kata, kayu tu kata, mu ni bukan Nabi, mu ni bukan Rasul. Untuk mendustakan orang tersebut. Tak panggil mukjizat juga. Tak panggil mukjizat. Kerana dia panggil nak mendustakan benda yang berlaku khariqul adah tadi tu, nak mendustakan orang yang dakwa tadi. Tak boleh juga nak panggil mukjizat. Itu syarat yang keenam. Yang ketujuh, mestilah mukjizat ni lemah daripada orang nak lawan dia. Orang tak boleh nak lawan. Orang tak boleh nak kritik dah. Senyap sini. Orang tak boleh nak kata tak ada. Itu panggil mukjizat. Mesti yang ketujuhnya, yang terakhir, lemah orang nak lawan. Kalau orang boleh lawan, itu tak panggil mukjizat. Tengok tukar Nabi Musa boleh bertukar menjadi ular. Orang tak boleh nak lawan. Orang tak boleh nak kritik. Walhal dia panggil pada ketika itu ahli sihir yang hebat-hebat dah tu. Tiba-tiba ular Nabi Musa dia, Nabi Isa Musa tukar. Nabi Musa ni boleh makan mereka tu, lalu tu tak tinggal kesan. Sebaliknya tukar orang sihir, bila dia makan ular-ular yang lain, tiba-tiba mana kalau kembali kepada tungkat balik, jadi ular balik, benda tak ada tu. Kerana sihir. Tapi tukar Nabi Musa ni, bila dia makan ular pokok sihir, tak ada dah hilang. Di sini melemahkan orang yang lawan Nabi Musa. Sebab tu pakak-pakak mengucap, pakak-pakak maknanya peluk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Marah juga Firaun, marah dia. Kerana tak minta izin nak beriman kepada Nabi Musa. Itu orang tak boleh nak lawan. Adapun ni benda ni semua ni, radio umpamanya, mencari adat juga tu. Mungkin pada zaman tok moyang kita tak terlintas pun di dia ada suara melalui radio tadi. Tak terlintas tu. Itu benda pelik juga tu. Khariqun lil adah juga pada zaman dahulu. Tiba-tiba jadi pelik boleh panggil mukjizat. Ataupun televisyen, ataupun ini ni kita duduk rakam, orang dah duduk Kelantan boleh tengok lagi. Ni pada zaman dulu adakah dia terbayang nak buat benda ni? Tak terbayang. Tiba-tiba terjadi. Dia panggil mencari adat juga tu. Bolehkah nak panggil dia tu mukjizat? Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab tak ada syarat yang ketujuh. Apa syarat yang ketujuh? Melemahkan orang lawan. Yang ni ramai orang boleh tiru, tak melemahkan. Ramai orang boleh tiru. Tak panggil mukjizat sebab orang boleh tiru. Ada luput syarat yang ketujuh dia panggil. Walaupun pelik, tapi pelik sebentar. Yang betul ini, yang pelik sekejap saja. Lepas tu jadi tak pelik. Tak boleh nak panggil dia tu mukjizat. Itu 7 syarat, barulah kita faham. Maknanya nak dikatakan mukjizat kena berhimpun 7 syarat ni. Baru panggil mukjizat. Kalau tidak, boleh jadi istidraj, boleh jadi ma'unah dan sebagainya. Itu 7 syarat dia. Itu huk luar. Sikit lagi. Malam ni lewat. Tak apa, cuti sebulan. Lagi tak ada. Dan wajib iktiqadkan pula. Wajib kita iktiqad lagi akan sabit karomah bagi awliya, akan adanya karomah bagi para wali-wali. Karomah tu terjadi pada ketika hidup. Wajib kita iktiqad. Ataupun terjadinya karamah di wali-wali itu, kemudian daripada mati mereka itu wali-wali. Boleh jadi juga jadi pada ketika dia hidup, boleh jadi juga jadinya karamah ni setelah dia mati. Tengok-tengok ada dia. Itu karamah tu apa ni? Tapi karamah-karamah ni kepada orang yang maknanya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ataupun terjadi kepada dia mati dah.
Tengok-tengok dia yang memandikan mayat. Tu panggil karamah, benda yang mencari adab. Boleh terjadi ketika hidup, boleh terjadi selepas daripada mati mereka itu aulia. Dan iaitu karamah, pekerjaan, iaitulah satu pekerjaan yang mencarikan adab, yang benda yang luar biasa, yang nyata, yang terjadi daripada orang yang soleh. Iaitu orang yang soleh, orang yang mendirikan, orang yang menunaikan segala hak Allah Ta'ala. Itu panggil orang soleh, orang yang tidak terhaka kepada Allah. Dan boleh tambah satu lagi, dan menunaikan hak anak Adam. Itu dia panggil orang aulia. Dia menunaikan hak anak Adam. Dia tidak maki orang, dia tidak mencarut orang, dia tidak buat hal dengan orang, dia tidak maknanya bergaduh dan sebagainya. Dia menunaikan hak anak Adam. Tak curi, tak kira lah. Banyak. Habis, dan wajib iktikad bahawa ada bagi Allah Ta'ala malaikat. Masuk pula bahagian malaikat pula, percaya kepada malaikat. Wallahu a'lam. Kita perlu balik sikit lagi. Lewat deh. Kalau kita mari niat dah, mari ngaji. Lain nak kali masjid. Masjid tak boleh lewat. Kalau dia mari tu jadual dia dah. Mari ni sekejap lagi nak sembahyang Isya. Lepas tu rutin dia tengok bola lah, nak pergi kedai kopi, minum air dan sebagainya, makan burger, tak kira. Itu rutin dia. Kita boleh semangat lagi, main-main kita lewat tak apa. Kitab Pedoman muka surat 24, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baris yang ketiga daripada bawah. Muka surat 24, baris yang ketiga. Berhabis di renggah dia tu insya-Allah. Cepat-cepat. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Dan mana-mana makmum yang diuzurkan itu, haruslah ketinggalan makmum yang diuzurkan, ketinggalan daripada imam bagi makmum, ketinggalan tu hingga 3 rukun yang panjang-panjang. Ini nak bahas berkaitan dengan makmum muwafiq. Adapun pada pertemuan kita yang telah lalu, maknanya kita duduk cerita berkaitan dengan makmum masbuk. Apa makmum masbuk? Dengan maknanya hukum di dia kalau imam rokok, wajib dia rokok. Itu imam masbuk. Ini imam makmum masbuk. Ini makmum muwafiq. Dan mana-mana makmum, tak kira lah siapa dia, makmum tu yang diuzurkan itu makmum muwafiq yang dimaaf. Semuanya ada, boleh jadi 12 syarat dia. 12 perkara yang diuzurkan boleh jadi. Dalam muka surat 27 lagi dia akan bahas dia. Ada berapa tu? 10. Ada 10 perkara yang mana terjadi di dia benda tu, dia diuzurkan bagi. Dan mana-mana makmum yang diuzurkan itu, apa makmum yang diuzur lagi kita akan bicara dia di muka surat 27. Di dia tu makmum hok dimaaf ni, makmum muwafiq hok dimaaf ni, haruslah ketinggalan makmum yang dimaaf ini. Boleh dia nak tinggal, boleh dia nak tinggal daripada imam bagi makmum. Boleh dia nak ketinggalan daripada imam. Kata boleh tinggal tu siapa bila? Hingga 3 rukun yang panjang-panjang. Boleh dia tinggal dengan imam hingga 3 rukun hok panjang-panjang. Sebab apa dia tu dibenarkan pada syarak kita?
di sisi mazhab kita, maknanya dia ketinggalan daripada imam hingga 3 ruku panjang-panjang. Sebab apa? Kerana ia makmum yang diuzurkan ini hendak sempurnakan Fatihahnya, Fatihah bagi makmum. Dia nak sudah Fatihah dia. Dia nak memperhabiskan bacaan Fatihah dia ada ni. Walaupun imam maknanya sudah rukuk, dia kena sudah Fatihah dia. Ni, maka dia kerana nak sudah Fatihah, maka dia dimaafkan, maknanya ketinggalan dengan imam hingga 3 rukun yang panjang-panjang, yang di antara sebabnya lagi akan datang. Ini dia nak sudah Fatihah dia, maka dia harus tertinggal dengan imam, boleh tinggal dengan 3 rukun yang panjang-panjang. Kemudian lepas dia sudah baca Fatihah tu, imam pun pergi jauh dah lah. Dia baru sudah baca Fatihah. Kemudian lepas dia sudah baca Fatihah siap, ia makmum tinggal tadi tu ikut di belakang imamnya, imam bagi makmum. Lalu tu dia buatlah rukun bagi diri dia tadi, rukun bagi sembahyang diri dia satu persatu lah. Kalau tadi tak rokok lagi, rokok dulu. Bukan kata teruji kepada kerja imam selalu, tidak. Terus kalau imam duduk sujud, sujud terus, tidak. Ambil satu-satu sujud, rokok dulu, tidak pulak, lepas tu baru sujud. Dia buat di belakang imam, dia ikut perbuatan di belakang imam. Lalu tu hasillah rakaat baginya, bagi makmum yang muafiq tadi, yang diuzur. Bolehlah dia rakaat, boleh dia rakaat. Kalau dia buat lagu tu, selama mana kata boleh rakaat bagi orang tersebut, bagi makmum yang uzur, yang ketinggalan daripada imam, yang mana dia nak sudah Fatihah dia. Apabila dia sudah Fatihah, baru dia ikut aturan dia. Selama mana kata boleh rakaat tu, kait pada kata hasil rakaat, selama belum lagi imam itu masuk rukun yang keempat. Selama berimam masih belum masuk pada rukun yang keempat, bolehlah dia tu rakaat. Mana rukun yang keempat? Iaitu rukun yang keempat, qiyam dan atau duduk tahiyat akhir, iaitu panggil rukun yang keempat. Tak ada dah yang lain. Rukun yang keempat ada 2 saja. Yang pertama qiyam, ataupun ada kalanya duduk tahiyat akhir. Bermakna selagi imam tak naik kepada qiyam, dia rukun, bolehlah rakaat. Ataupun selagi mana imam tidak duduk tahiyat akhir, dia rukun, bolehlah rakaat. Kata sebelum masuk rukun yang keempat, iaitu qiyam ataupun duduk tahiyat akhir ni, dengan maknanya duduk qiyam apa berdiri qiyam, sekira-kira qiyam yang sah untuk baca Fatihah, yakni qiyam itu. Sebaliknya kalau baru begitu, kepala masih lagi tak betul lagi, ayat tu kita rokok, boleh lagi rakaat tu, boleh lagi. Ataupun berselisih, berselisih dengan imam nak bangun, boleh lagi rakaat. Hak tak boleh rakaatnya ketika mana imam duduk berdiri tegak. Yang mana berdiri tegak ini sah dah dia nak baca Fatihah, sah dah dia untuk memulakan baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Tu dia panggil masuk rakaat, masuk rukun yang keempat. Begitu juga pada tahiyat akhir, pada masalah tahiyat akhir. Apa maksud masuk tahiyat akhir? Dengan maknanya duduk tu, duduk yang sekira-kira mungkin untuk dia baca tahiyat akhir. Tapi kalau masih duduk bergonjang-gonjang, masih kedudukan dia tetap lagi, masih lagi baru nak bangun daripada duduk, daripada sujud, yang tu tak panggil dia duduk tetap lagi. Maka ketika tu kita rokok, boleh rakaat. Tak kata tak boleh rakaat ni, ketika mana kalau berdiri tegak. Kalau duduk tahiyat akhir, duduk tahiyat akhir yang mungkin untuk dia nak baca tahiyat akhir, baru boleh rakaat.
Selagi mana imam tak masuk pada rukun yang keempat, boleh rakaat. Kalau imam masuk rukun yang keempat, yang tu jaga cerita bawah. Dan tiada mengapa, yakni dapat rakaat juga. Duduk imam, yakni duduk imam tahiyat awal ataupun duduk imam istirahat. Yang tu tak kira rukun yang keempat yang tu duduk tahiyat awal ataupun duduk istirahat tak panggil rukun yang keempat. Kenapa tak panggil rukun yang keempat? Tahiyat awal ni masuk dalam kata sunat ab'ad, duduk istirahat tu pun masuk dalam kata perkara sunat. Tak panggil dia tu rukun yang keempat. Duduk istirahat ni duduk nak naik rakaat kedua, atau panggil duduk istirahat, dapat pahala tu. Nak naik rakaat kedua kita duduk sujud, nak naik rakaat yang kedua kita duduk dulu. Duduk sebagaimana duduk iftirash lah. Kita pun baru bangun sekali lagi. Itu sunat tu kita tu. Begitu juga daripada sujud nak naik rakaat yang ketiga. Nak naik rakaat yang keempat. Tu ada celah-celah tu. Nak naik rakaat yang keempat tu dia panggil rakaat yang keempat. Ya, rakaat yang keempat. Di situ ada duduk iftirash nama dia. Nak naik rakaat yang kedua dan nak naik rakaat yang keempat. Ada duduk istirahat. Maka yang tu tak panggil rukun yang keempat situ. Kalau orang rukuk di sana, di tahiyat awal, di istirahat, di imam duduk istirahat, maka dia boleh rakaat. Kalau tak bolehnya, imam qiyam lah, ataupun imam duduk tahiyat awal dan tahiyat akhir. Yang tu tak boleh rakaat. Dan dikehendaki 3 rukun yang panjang-panjang. Ada kata tadi makmum tersebut hingga 3 rukun yang panjang-panjang. Apa 3 rukun yang panjang-panjang? Dan dikehendaki 3 rukun yang panjang-panjang itu, yang pertamanya ialah rukuk dan sujud yang pertama, dan yang ketiganya sujud yang kedua bagi sujud. 3 benda ni dia panggil 3 rukun yang panjang-panjang. Rukuk dia panggil rukun panjang. Sujud pertama dia panggil sujud rukun yang panjang. Sujud yang kedua pun dia panggil sujud dia panggil rukun yang panjang-panjang. Maka dimaaf ketinggalan daripada 3 rukun yang panjang-panjang ni. Mana rukuk, sujud dan sujud kali yang kedua. Dan tiada dihisapkan, tak dikira, tak nama rukun panjang. Mana? Tidak. Dan duduk di antara 2 sujud. 2 ni tak panggil, tak dikira sebagai rukun yang panjang-panjang. Kerana apa? Kerana rukun pendek, kedua-duanya iktidal dan duduk antara 2 sujud tu, dia panggil rukun pendek 2 tu. Lalu tu tak dikira lah. Tak dikira, tak masuk pada kata rukun yang panjang-panjang. Kalau nak campur 2 tu, dia panggil 5 rukun semua. Maka jika masuk imam pada rukun yang keempat, ni tadi dapat rakaat selama mana belum masuk imam tu rukun yang keempat. Mana rukun yang keempat? Qiyam. Ataupun boleh jadi juga duduk tahiyat akhir. Kalau masuk bagaimana? Maka jika masuk imam pada rukun yang keempat. Apa rukun yang keempat? Dia ayat dah tadi, tak cerita dah. Qiyam ataupun duduk tahiyat akhir tu. Maka wajib Maka jika masuk imam pada rukun yang keempat, iaitu sama ada qiyam ataupun tahiyat akhir, padahal makmum itu belum sempurna Fatihah lagi. Makmum tak sudah lagi baca Fatihah. Tiba-tiba imam sudah masuk pada rukun yang keempat dah, dengan bahawa duduk diri dekat dah imam, ataupun imam tahiyat akhir dah dia. Waktu ada dah lain rukun yang keempat. Lalu tu makmum ni tak sudah lagi baca Fatihah dia. Nak buat bagaimana? Maka wajib, dijawab dia. Jawab, maka jika masuk imam, maka wajib atas makmum itu pilih. Tak batal lagi. Wajib atas dia pilih. Tak batal lagi sembahyang ni. Imam duduk qiyam, ataupun imam duduk baca tahiyat akhir, adakah batal dia? Tak batal lagi. Makmum yang tak sudah lagi baca Fatihah tu, tapi dia ketika itu wajib
pilih. Mana wajib pilih? Antara dua. Yang pertama, antara ia makmum yang tak habis baca Fatihah tu, imam sedangkan imam duduk rukun yang keempat dah. Dia pilih antara atur ikut imam pada rukun yang keempat. Maknanya dia kena ikut, dia kena tunggu imam pada rukun yang imam buat pada rukun yang keempat tu. Mana? Sama ada kalau imam duduk di qiyam, dia kena qiyam batik. Kalaulah imam tu duduk di tahiyat akhir, dia kena turun batik. Kalau di qiyam, dia kena qosak. Ini panggil turun dengan makna qosak hati dia, muka dia duduk qiyam dah ni. Dia duduk baca maknanya siratal lazi umpamanya. Imam qiyam dah. Masuk rukun yang keempat dah imam. Dia tak habis lagi siratal lazi. Ketika tu dia kena tukar niat dia. Kena kosakkan niat dia. Alihkan niat dia. Ni rakaat baru aku. Tengok dia tadi siratal lazi tu. Teruskan sambung. Boleh? Boleh sambung. Teruskan bacaan dia. Terus saja baca. Siratal lazina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sudah dia daripada imam baca. Boleh. Tu satu. Pilih kena ikut aturan imam. Ataupun kalau imam duduk tahiyat akhir, dia kena turun dekat tadi dengan kosak ubah niat. Ni rakaat aku lain. Adapun kalau imam tengah duduk tahiyat akhir, dia kena turun. Dia kena turun bawah. Wajib dia pilih antara yang ni. Kena ikut imam yang pertama. Sama ada kalau imam duduk di qiyam, alih niat. Kalau imam duduk di tahiyat akhir, terus turun pada tahiyat akhir. Tak payah sudah dah Fatihah dia. Itu satu. Lalu tu, dan ia tinggallah aturan sembahyang dirinya tadi tu. Yang pertama tadi tu, serta luput rakaatnya. Tak boleh dah rakaat yang pertama tu, dia panggil lara rakaat tadi tu. Manakala dia tu imam pada rukun yang keempat tu. Dan antara ia niat, kata pilih tadi tu. Yang pertama, ikut imam pada rukun yang keempat. Di mana imam berada tu. Sama ada di qiyam, tukar niat, ataupun imam di tahiyat akhir, terus turun. Maka rakaat lara. Ada rakaat dia yang tu tadi. Ataupun begini, kalaulah imam duduk rakaat yang keempat, pilihan choice yang keduanya, dan antara ia makmum, niat mufaraqah. Maka wajib atas dia pilih antara dua ni. Sama ada ikut imam ataupun antara ia makmum tadi, niat mufaraqah, niat pisah. Niat pisah. Tak payah usulli berpisah lah, tak payah begitu. Maknanya niat begitu saja lalu dalam hati, cegahlah dengan imam. Gitu. Makmum niat mufaraqah, namun payah niat pun payah nak silap dulu, ada pasal. Antara ia niat mufaraqah dengan imamnya, imam bagi makmum tadi dia niat mufaraqah, dia nak pisah dengan imam. Lalu tu dia niat pisah dengan imam, dan ia seseorang itu kerjakan aturan sembahyang dirinya diri seseorang. Kalau dia buat aturan sembahyang dia sujud macam biasa, dia rukuk macam biasa, dia sudah Fatihah macam biasa, kerana dia sudah niatkan mufaraqah, cegah daripada imam, dan dapatlah rakaatnya, rakaat bagi makmum tersebut ataupun seseorang tersebut. Tak panggil makmum dah, panggil seseorang. Kerana apa? Maknanya wajib dia pilih tu. Ini ilat pada kata wajib pilih. Kerana tiada dimaaf lagi lebih daripada 3 rukun yang panjang-panjang, seperti yang lagi akan datang kenyataannya. Sebab tu wajib pilih, tak batal lagi ketika tu. Kalau imam duduk tahiyat akhir ataupun imam duduk qiyam, ketika tu wajib pilih. Batal kau sembahyang kita? Tak lagi. Kita tak sudah lagi Fatihah kita. Imam duduk rukun yang keempat dah. Batal tak? Tak batal. Bila batal? Batalnya ketika mana imam kalaulah di qiyam, dia baca Fatihah, imam pun rokok. Imam rokok tu batal sembahyang dia. Ketika tu baru batal. Ketika imam rokok. Ataupun kalau tahiyat akhir, imam Assalamualaikum, batal. Lagi kalau dia maknanya tak habis lagi baca Fatihah. Ketika tu baru batal. Wajib dia pilih. Kalau tak pilih, tak pilih pun jadi batal juga. Tak pilih mana-mana dua-dua tadi. Tak ikut ataupun tak niat mufaraqah.
Kalau begitu batal juga. Batal juga semaya yo. Bila batal, tadi ketika imam sujud, ketika imam assalamualaikum, batal semaya yo. Habis, dan adalah sembahyang berjemaah di rumah dengan isteri dan anak-anak dan khatam, itu afdal. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa atam. Yang itu tahun depan. Tahun depan insya-Allah. Kata benarnya nak ganti apa ni? Rabu minggu kelima, sekali dengan malam tu ada baboli, aku sebelah malam, rasanya tak jadi, sebabnya terpaksa balik awal sikit. Hari Selasa tu kita nak balik, tak ada, hari Rabu tu tak ada, nak balik hari Selasa, nak balik tak ada. Jadi kita jumpa pada tahun depan insya-Allah. Wallahu a'lam.